InsyaAllah salli ala sayyidina Muhammad. Dan nanti amalan tersebut saya izinkan kepada tuan-tuan juga untuk sampaikan pula kepada orang lain. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Di dua bab yang kita nak bincangkan pada malam ni, insya-Allah kita habis kuliah dalam pukul 12 lagi. InsyaAllah. Oh, hangguk kemas tu. Hangguk macam nak tunggu nampak raya. Tuan-tuan insya-Allah pukul 9 lebih nanti kita berhentilah. Insya-Allah nah. Kali lama-lama. Tahu tak? Duk teringat Biryani Gam. Mana tu malam ni? Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap manusia ni dia ada cita-cita. Dan salli ala sayyidina Muhammad, alangkah cantiknya salli ala sayyidina Muhammad kalaulah daripada kecil kita tanamkan kepada anak-anak kita tu cita-cita dan matlamat untuk menjadi manusia yang paling baik di kalangan manusia. Dalam kalangan manusia yang ada ni, yang duduk dekat bandar Dato' On ni, ada manusia yang Allah letak dia tu duduk di tempat yang terbaik. Siapakah orang itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, sabda Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Yang pertama, golongan yang paling baik daripada kalangan manusia itu ialah golongan orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajar Al-Quran. Salli ala sayyidina. Ini kelompok yang pertama. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni ada adab dengan Al-Quran. Kita ni ada hak, ada adab, dan kita punya hak dengan Al-Quran. Al-Quran ada hak antara kita, kita ada hak dengan Al-Quran. Tuan-tuan, amat malang sekali bila kita hidup di dunia, Allah jadikan kita dengan panduan yang nama dia Al-Quran, tapi langsung kita tak kenal Al-Quran. Kalaulah ada seorang yang sangat kita sayang dan sangat kita kasih, mesej dekat kita, WhatsApp dekat kita, tuan-tuan, 5 minit sekali tengok telefon, kod-kod sagi terlepas WhatsApp daripada sang kekasih. Tidak ni? Macam tak biasa saja. Macam biasa buat lagi ada. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Sat-sat nak tengok pasal apa? Takut miss out. Takut kerinduan. Tuan-tuan, tak ada orang yang selayaknya kita kasih lebih daripada kita kasih kepada Allah. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thalathun man kunna fi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau 3 perkara ni ada pada seseorang itu, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Tuan-tuan tahu tak manis iman ni macam mana? Manis iman ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia merasakan kemanisan, merasakan kesedapan, merasakan kelazatan dalam urusan ibadat dia. Saya nak cerita betul-betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya tak ada rasa lazat tu. Sungguh, kita nak semayang, sedap nak? Sedap tak semayang? Angguk pun tidak, kuling-kuling pun tidak. Siapa berasa, sedapnya semayang? Siapa berasa itu? Ni, nak semayang isyak sekejap lagi ni. Ni. Waktu ni, tak sabar nak tunggu isyak. Lambatnya isyak, nak semayang, lambatnya. Ada macam tu? Kau berasa, lah masuk isyak pula dah. Baru semayang semalam rasa. Tak, kita tak rasa kesedapan. Kita tak rasa kemanisan, kelazatan. Saya teringatlah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Waktu salli ala sayyidina Muhammad ditanya kepada Tuan Guru Ni Aziz, Allah yarham. Waktu dia pergi ziarah pelajar-pelajar kita di luar negara, waktu tu biasalah baru sampai, biasanya kita ni jet lag. Kita akan berubah waktu, timing sana malam, sini siang, lepas tu letih perjalanan apa semua. Tapi bila sampai waktu tahajud, dia akan bangun. Dia orang tanya dia, Tok Guru, tak letih ke? Tak letih ke? Ni sampai, yalah, biasalah kita ni kalau travel sampai tu lagi, bangun untuk sembahyang subuh tu insya-Allah lah kot kan. Tapi ni bangun tahajud sejam 2 jam awal tu dia bangun dah. Tok Guru tak letih ke? Ni tukar waktu, timing, jet lag apa semua ni tak berasa ke? Dia kata apa? Benda sedap, benda kita sayang. Bila sayang nak lepas tu tak boleh.
Sebab merasa macam benda kita sayang sangat. Faham tak? Sebab dia dah merasakan kemanisan tahajud. Dia dah berasa dah kemanisan membaca Quran. Dia dah rasa dah kemanisan ibadat-ibadat dia. Pasal apa? Pasal dah dapat halawatul iman, kemanisan iman. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada di kalangan sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bila dia baca Al-Quran sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan menangis sungguh-sungguh. Sampai waktu tu dekat Makkah, bila dia baca Quran, tangisan dia terlalu kuat. Sampai ke tahap waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ada penjamin dia. Tak penjamin, orang-orang mukmin di Mekah, dia ada penjamin-penjamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sagi kalau ada orang nak serang dia, orang nak bunuh dia, tak boleh, ada penjamin yang duk jaga dia. Maka ada penjamin kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu tu. Orang-orang musyrik tak boleh nak kata dekat Sayyidina Abu Bakar, sebab ni penjamin dia ni orang yang kuat, orang yang terpengaruh dekat kota Mekah. Lalu dia lalu di depan rumah Sayyidina Abu Bakar, duk dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran menangis, Dia takut nanti tangisan Sayyidina Abu Bakar itu menyebabkan orang lain tertarik dengan Islam. Sampai dia pergi mengadu kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang jadi penjamin kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, wahai tuan, pisat kepada Abu Bakar tu, bagi tahu dekat dia jangan menangis kuat-kuat sangat bila baca Quran. Atau kalau dia terus buat macam tu, kami tak hiraukan jaminan kami akan pergi bunuh dia. Lalu penjamin tu pergilah jumpa kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, tolonglah kurangkan sikit tangisan kamu baca Quran tu. Lagi jadi susah kamu ni, susah aku juga. Dia kata, kenapa? Adakah menjamin aku ni menjadi susah kepada kamu disebabkan aku nak baca Quran? Tak apa, aku rela engkau melepaskan aku daripada jaminan asalkan aku terus dapat membaca Quran. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sedap membaca. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam bulan-bulan Ramadan dia mengkhatam Al-Quran setiap malam 2 kali. Satu malam 2 kali baca khatam Quran. Satu malam sepanjang Ramadan dia mengkhatam sallallahu alaihi wasallam Muhammad 60 kali baca Quran. Orang tanya dekat dia, pasal apa yang boleh baca banyak sangat, setiap malam baca banyak sangat? Kata dia, bila aku mula membaca Quran, aku tak tahu nak berhenti kat mana. Lagi baca lagi sedap, lagi baca lagi sedap, lagi baca lagi sedap. Sampai ke tahap sallallahu alaihi wasallam Muhammad akhirnya habis qul a'udzu binnas, dah tu tak tahu nak buat apa, sambung balik bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, mula balik. Faham tak? Depa baca Quran sampai tak tahu nak berhenti tang mana. Kita baca Quran duk cari nak berhenti tang mana. Cari baru mula saja bismillahirrahmanirrahim, cari ayat 10 berhenti kot. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa? Tak sedap. Seorang sahabat bernama Abbad radhiyallahu anhu, kawan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kita kenal Ammar bin Yasir? Anak kepada Yasir, mak dia nama Sumayyah. Budak-budak muda. Satu hari Nabi SAW tanya para sahabat, siapa tak tahu boleh tolong pi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pi jaga sempadan. Waktu tu balik daripada perang, semua orang tak larat. Lalu Abbad dengan Ammar ni kata apa? Tak apalah, bagi kami 2 orang lah pi jaga sempadan tu. Mereka pun pi lah, tuan-tuan. Malam tu waktu jaga sempadan, bila tengah jaga sempadan, mereka 2 orang saja. Mereka pun bergilir-gilir lah. Tak apalah, hang tidur aku jaga, aku tidur hang jaga. Saya cakap utara ni tuan boleh faham lah. Faham lah. Tak faham pun tuan-tuan angguk-angguk pi lah, buat faham. Tak payah nak ijaz dah tuan-tuan. Dalam TV pun saya cakap utara juga, aku suka aku. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi bergilir-gilirlah jaga. Waktu dia jaga, dia kata, daripada aku jaga saja, baik aku semayang. Dia pun Allahu Akbar. Dalam riwayat, waktu tu dia selepas baca suratul Fatihah, dia memilih untuk membaca suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Suratul Kahfi ini surah yang banyak kisah, cerita macam-macam kat dalam.
cerita tentang salih ala Muhammad, dua lelaki yang ada apa, yang ada salih Muhammad kebun, cerita tentang ashabul kahfi, cerita tentang Nabi Musa, Nabi Musa salih ala Muhammad dengan Nabi Khidir, dengan Yusha bin Nun, cerita tentang Zulkarnain. Kisah banyak dekat dalam tu. Bila dia duduk baca, tengah-tengah dia duduk baca, menghayati bacaan daripada suratul kahfi tu, tiba-tiba nampak kelibat musuh. Nampak musuh ni, tengok dia, dia ni nampak ke tak nampak ni? Terus tuan-tuan salih Muhammad, dia pun lari ke tepi. Dia nampak, dia tengah duduk baca Quran, tapi tak berhenti. Dia tarik anak panah, cak lekat kat badan dia. Dia tengah sembahyang, dia cabut anak panah tu, dia sambung baca lagi. Darah dia turun. Sehari main pula, cap lagi kena anak panah dia. Lagi dia cabut lagi, dia sambung lagi sembahyang dia. Sampai kali ketiga, badan darah dia dah terlalu banyak, dia dah letih. Kemudian dia berhentikan sembahyang dia, dia perkejut kawan dia. Ammar, bangun. Tengok kawan dah berdarah-darah dah. Ni kenapa, apa jadi dengan kamu ni? Aku kena panah katanya. Lah, kamu tak nampak ke musuh main tadi? Nampak. Habis tu tak berhenti sembahyang. Tak berhenti. Sebab apa? Sebab sedap duk baca, tak tahu nak berhenti kat mana. Berasa macam biar melayang nyawa aku pun tak apa daripada aku break, daripada berhenti baca Quran tu. Subhanallah. Mana ni? Salih ala Muhammad. Nak cerita apa? Orang mendapat kemanisan dalam ibadat. Kita, pasal apa kita tak dapat manis? Sebab apa? Sebab kita tak cukup 3 syarat. Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilai min siwahuma. Allah dan Rasul itu dia cinta lebih daripada manusia yang selain daripada keduanya. Faham tak? Cinta ni dia bukan tunggu cakap I love you, belum tentu lagi. Faham tak ni? Salih ala Muhammad. Mulut kata I love you kat mulut, tangan kata I love you kat orang lain. Ada orang biasa begitu tu. Faham tak ni Salih Muhammad? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lafaz belum tentu lagi, tetapi nak tengok seseorang itu mencintai seseorang yang lain, dia akan terhasil dari perbuatan. Muslimat laki kita ni dulu saja I love you bukan main, waktu baru kahwin. Faham tak? Sayang. Lama-lama huruf S depan tu pun dah jatuh, dah tinggal ayang. Lama-lama huruf A kat depan tu pun dah jatuh, tinggal yang. Lama-lama huruf Y tu pun jatuh, dah tinggal ang aja bunyi pun. Mak hang, tok hang. Tuan-tuan, sayang ni kat mulut ni bukan lekat lama mana, tapi sayang kat hati tu sampai ke mati. Mana sedang sanggup korban apa saja untuk isteri dia, tak boleh tengok isteri dia susah, tengok isteri dia susah sikit gelisah hati dia. Tuan-tuan, sayang ini, cinta ini terhasil daripada perbuatan. Sama juga kita cinta dengan Allah. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, salih ala Muhammad, tengok kita sayang dekat Allah macam mana. Ni Quran ni tuan-tuan ni, ini mesej yang Allah duk hantar dekat kita setiap hari. Orang yang sayang dekat seorang yang dia cinta, sudah pasti dia duk cari-cari, menunggu-nunggu mesej daripada kekasih dia, menunggu-nunggu surat-surat cinta daripada kekasih dia, menunggu perkataan-perkataan kasih sayang daripada kekasih-kekasih dia. Betul tak? Tapi pasal apa kita tak menunggu-nunggu, tak mengharap-harap, tak sedap dengan tulisan-tulisan yang nama dia Al-Quran, kalam-kalam yang sepatutnya paling cinta, kita cinta lebih daripada manusia yang lain. Terhasil daripada perbuatan. Duduk dalam rumah Allah pun sama. Allah dia gelisah lah, duduk dalam rumah Allah ni, Allah macam duduk atas bara api. Faham tak ni? Sangat macam mana? Pukul berapa lah nak berhenti ni? Tadi dah mak pukul 12 dah. Mak dah silap masjid lah aku malam ni. Dia gelisah, dia kan boleh duduk. Tuan-tuan tengok, kalau pergi sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat hadis saya nak pesan kat tuan-tuan yang main malam ni, yang duduk ada ni. Tuan-tuan duduk ada ni, tuan-tuan tolong dengar elok Nabi pesan apa. Nabi kata, ukhdhurul Jum'ah. Pergi sembahyang Jumaat, orang lelaki pergi solat Jumaat. Nabi kata, bukan sakat suruh pergi solat Jumaat, Nabi kata wadnu minal imam, mai duduk dekat dengan imam. Ni pun tanda cinta ya. Pasal passion kita suka duduk jauh-jauh. Ini. Kita sampai kita duduk khutbah merata, kita tahu lah tuan-tuan.
Sampai masjid tengok orang sampai dekat luar masjid ramainya, subhanallah. Kita kata mesti ramai orang malam ni hari waktu khutbah tu. Masuk dalam, luar ramai, dalam tak ada orang. Walhal dalam tu letak aircon 36 biji, lebih sejuk pada Maybank tu. Tuan-tuan, dia tak suka duduk dalam, dia cari buat panas. Pasal apa? Tak suka tu. Kalau suka duduk dalam kalau dia sayang dekat tuan punya rumah tu, dia duduk kat luar rumah kan duduk dalam rumah. Ni tuan-tuan, saya tanya ni macam tak mau nak jawab pasal apa tu. Macam tak puas hati. Macam kena je. Macam baru buat semalam tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kalau sayang seorang tu, suka duduk dekat dengan dia kan suka duduk jauh dengan dia? Suka dekat lah. Tapi tak. Kita berlakon pun tak jadi. Kalau boleh nak mai, kita lah nak pi masuk paling lambat sekali. Kalau boleh kita nak keluar paling awal sekali. Tak seronoknya duduk dalam rumah. Nabi kata wadnu minal imam, duduk dekat-dekat dengan imam kata. Fa inna rajul, sungguhnya seorang lelaki yang dia suka duduk jauh-jauh daripada imam, kata Nabi SAW pada hari Jumaat dia, maka waktu tu sallallahu alaihi dia akan dibelakangkan tempat duduknya di dalam syurga. Fa in dakhalaha, walaupun dia dapat masuk syurga. Ni pahala cukup, elok dah, banyak dah nak masuk syurga. Tapi kes apa? Kes hari Jumaat suka duduk jauh-jauh. Ulama sebut kalaulah tafsirannya lebih dahsyat, iaitu pahalanya mencukupi untuk dia masuk syurga, namun dilambatkan prosesnya untuk dimasukkan syurga. Sebab apa? Sebab hari Jumaat yang 20 minit tu saja dia memilih untuk duduk jauh di belakang. Hari itu malaikat akan kata ada apa? Nak masuk syurga? No, duduk belakang. Tapi pahala banyak lah ni. Belakang. Dulu hari tu Jumaat duduk belakang sangat, habis duduk belakang. Untuk ke belakang. Elok sampai turn kita pula tunggu tak berapa ratus tahun tunggu tuan-tuan kat padang mahsyar masuk syurga ni. Sampai dah. Pergi duduk belakang. Belakang pula. Siapa belakang? Hari tu nak duduk belakang sangat, habis duduk belakang. Belakang pula. Jangan cari pasal lah tuan-tuan. Faham tak ni? Saya cuma yang dia buat dah panggil begitu. Semalam baru duduk sandak cantik kat. Dia kata, bini dia kata apa? Abang kalau pergi bersemayam Jumaat tu, abang suka duduk kat mana? Dalam posisi masjid tu abang suka, paling suka sekali abang duduk kat mana? Tahu tak pintu masuk tu? Tahu. Ambil ke kiri, okey. Ujung tu, nampak pintu bilik air tu? Nampak? Tepi bilik air tu. Sebab tu abang suka duduk. Dia kata punya teruk. Lepas ni isteri kita kata apa? Abang suka duduk tang mana semayam Jumaat? Waktu semayam Jumaat duduk mana? Ni tu, dekat mimbar tu. Sikit lagi tangga mimbar abang naik atas cakap ni. Faham tak tu? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, nak cerita apa? Nak cerita kasih dia ada tanda. Salli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda kita mencintai Allah ialah kita suka membaca kalam-kalam Allah. Itu tanda dia. Yang kedua, nak dapat halawatul iman, kata Nabi SAW apa dia? Salli ala Muhammad. Dia mencintai saudara dia. Ni saudara Islam ni kata ulama. Mencintai ini bukan cinta bersebab. Dia mencintai saudara-saudaranya itu, dan tidaklah dia cintai melainkan cintanya itu kerana Allah, bukan sebab apa. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, cara nak dapat halawatul iman ni ialah dia benci untuk kembali kepada kekufuran, benci untuk kembali kepada maksiat, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Habis. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Al-Quran ialah kalam kekasih kita, yang sepatutnya kita menunggu-nunggu untuk kita baca. Rindu nak baca. Masa tak baca nak baca pula. Sebab apa? Rindu kalam Allah. Baik. Adab ataupun hak kita dengan Al-Quran, yang pertama, belajar Quran. Belajar Quran. Jangan berasa reti dan pandai dah. Saya pandai dah Ustaz, tak payah baca dah kot. Dah baca, belajar Quran ni sampai mati. Banyak ilmu yang terkait dengan Quran yang masih belum kita teroka, walau macam mana cerdik dengan kita dengan Quran. Faham tak ni? Yang kedua, apa dia? Hak kita dengan Al-Quran, kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi, yang mensyarahkan hadis 40 Ad-Din An-Nasihah, hadis 40 An-Nawawi dalam hadis Ad-Din An-Nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi
wali rasuli wali immatil muslimina wa ammatihim, kata Nabi SAW. Ad-din nasihat, agama itu nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Nabi kata, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kitab-kitab Allah, yang ketiga kepada Rasulullah, yang kemudian kepada para imam, para pemimpin Islam di kalangan kamu, dan kepada manusia, kepada masyarakat seluruhnya. Dalam bab kitabullah Al-Quran itu, kata Dr. Mustafa Wura, hak seseorang kepada Al-Quran iaitulah yang kedua, ialah untuk dia membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ni dia ada dua jenis. Yang pertama ialah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca surah-surah amalan. Tuan-tuan, saya nak pesan dekat tuan-tuan, ada beberapa surah yang tuan-tuan saya minta tiap hari tolong baca, jangan tinggal dah sampai bila-bila. Boleh tak? Mula malam ni. Yang pertama, tuan-tuan tolong baca suratul Mulk. Surah Al-Mulk. Jangan tinggal dah. Sebab nak mati tak apa lama lagi tuan-tuan. Saya lambat lagi insya-Allah tuan-tuan lah. Takut tuan-tuan cerita mati ni. Kita tinggal lama dah. Saya selalu sebut tuan-tuan, kita buang masa kita dengan maksiat, dengan lara 30 tahun tuan-tuan, 40 tahun. Buang saja begitu ya. Mula duk belajar main masjid umur apa? 40. Mula belajar kenal masjid umur 40. Mula belajar main duduk dalam kuliah umur 40, umur 50. Yang 40 tahun sebelum buang saja macam tu. Kejak dunia dia, cari duitnya tuan-tuan, dengan solat sembahyang, bukan cerita sembahyang sunat, sembahyang fardu kita tinggal. Puasa, jangan cerita puasa sunat, puasa fardu kita tinggal dulu ni, subhanallah. Ni baru duk belajar puasa sunat. Beritahu, hari ni dan esok dah nak habis dah Syawal. Sempat dah buat ni puasa 6. Alhamdulillah Ustaz. Tinggal sikit. Sikit. Yalah sikit berapa? 6. Orang tak biasa duk puasa, baru duk belajar puasa. Dulu 50 tahun buang macam tu je tuan-tuan. Bukan dia patah balik lah. Faham tak? Ni, kalau Nabi cerita dekat kita, rak'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, bainal azan wal iqamah, di antara azan dengan iqamah subuh tu, tuan-tuan buat itu lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Kalau ada seorang yang dia pemilik tanah, setiap inci tanah yang ada dalam dunia ni, sama ada darat atau laut, semua gerak nama dia, kaya tak? Kaya, ya Allah. Setiap bangunan yang duduk atas geran tu semua rumah dia, kaya tak? Kaya. Setiap kenderaan yang ada tu semua nama dia. Duit yang ada dalam dunia ni, entah berapa trilion, entah multi trilion, tu semua dia punya, kaya. Ada orang yang lebih kaya daripada dia, orang yang pagi tadi buat 2 rakaat sebelum yang subuh. Faham ni? Kalau tuan-tuan buat tadi, tuan-tuan dapat fadilat tu. Kita baru belajar duk buat, pagi tadi buat, esok insya-Allah buat. Tapi 30 tahun yang lepas tak pernah buat. Kalaulah 30 tahun yang lepas setiap pagi kita buat, maksud ada dah 30 tahun pahala dunia dan segala isinya akan duduk di atas timbang mizan kita sebelah kanan. Tapi 30 tahun tu buang saja. Nak patah balik tak boleh dah. Faham tak ni? Nak patah balik tak boleh dah. Yang ke depan tak tahu. Boleh pergi tak lagi 30 tahun tu? Lah ni umur 50. Boleh pergi lagi tak 50 tahun? Mustahil. Maksud dia, kalau kita buat setiap hari pun, belum tentu kita dapat menampung apa yang telah kita tinggalkan hari itu. Betul tak? Buang saja. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tu pun masih malas nak buat amal. Masih malas. Masih bertangguh, tunggulah esoklah. Walhal nak mati tak apa hari gitu.
Orang tanya kat kita, Pakcik takut mati tak? Siapa berani mati ni angkat tangan? Siapa tak takut mati tuan-tuan? Semua orang takut mati dengan dua alasan. Yang pertama, dosa banyak Ustaz. Dosa banyak. Tidak? Ustaz, saya pun berasa macam tu. Dosa ni, kalaulah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah ampun dosa-dosa kita, antara tanda dia ialah kita merasakan ketenangan dalam ibadat. Tahu tak pasal apa kita malas nak bangkit tahajud? Pasal dosa. Stakatlah ni, sekarang ni sedap dah bangkit tahajud. Kalau masih merasa susahnya bertahajud, menunjukkan bahawa kita masih tenggelam dalam dosa. Senang dah nak buka, nak puasa setiap hari. Ulama kata tanda orang tenggelam dalam dosa ni, malam susah bertahajud, siang susah berpuasa. Cerita dia dua-dua dekat kita. Tuan-tuan saya tak tahulah, saya tunggu nak bangkit tahajud, ya Allah, subhanallah. Abang bangkit abang, tahajud ni 5 minit. Kunci jam 8 keliling kepala, tutup setiap satu, tak pindah balik. Orang kata pinu kunci jauh sikit jam tu. Kod sekali bila bangun tu berjalan nak pergi tutup tu sekali, sallallahu alaihi Muhammad kan, dia segak sikit, bolehlah bangun tu. Dia boleh berjalan pergi tutup bawah jam tu pergi tidak balik tu. Allah, payahnya nak tahajud. Wah, 2 rakaat ni. Pasal apa? Tanda dosa masih ada. Tuan-tuan, bila dosa terampun, ibadat jadi ringan, tahajud jadi sedap, baca Quran seronok. Sikit tak ada kita. Kita takut kod dosa masih belum diampun. Wali semua dapat pengampunan Ramadan, tuan-tuan, kita tak dapat. Allah. Faham? Amal yang kedua, pasal apa takut mati? Amal tak ada. Amal tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam 2 tahun amal tak ada tu, dalam 2 tahun kata amal sikit tu pun malas lagi nak buat amal. Sallallahu alaihi wasallam. Orang main bagi kita, buatlah amal tu, buatlah amal ni. Dia kata, itulah ustaz, banyak sangat ustaz tu suruh ni, ustaz suruh tu, kami tak buat apa terus tu. Kalau gitu. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, di antara amalan yang kita kena buat sebagai persediaan kita untuk berhadapan dengan kematian ialah dengan kita membaca suratul Mulk. Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi pesan dekat kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata, suratu tabaraka hiya maniyatu min azabil qabr. Kata Nabi SAW, surah tabaraka, ini surah Al-Mulk, adalah penghalang daripada azab kubur. Nabi kata lagi, satu kisah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun fa idza fi insanun yaqra'u tabarakalladzi bidil mulk hatta khatamaha fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inni darabtu khiba'i ala qabrin wa ana la ahsabu innahu qabrun fa idza fi insanun yaqra' suratu tabarakalladzi bil mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ibnu Abbas menceritakan pada suatu hari beberapa orang sahabat berkhemah di atas kubur yang mereka tidak tahu bahawa itu kubur. Balik berjalan daripada mana tu musafir, kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad letih buat khemah, ingat buat khemah nak berehat, tak tahu kata khemah tu atas kubur. Baring dengar ada orang baca di bawah tanah.
Bawah tanah tu baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sampai habis. Duk cari bunyi kat mana ni, bunyi kat mana ni juga. Tengok-tengok bawah tanah, keluar-keluar, suluh-suluh, tengok-tengok kubur. Teragak lepas tu sama tidak balik. Jangan haraplah tuan-tuan terus bangkit, packing semua, balik pergi jumpa Rasulullah. Ceritalah pengalaman tu, ya Rasulullah, tadi kan kami tidur apa semua, kami dengar ada orang baca surah Tabah tu sampai habis bawah tanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kata Nabi SAW, suratul Mulk adalah surah perlepasan kerana dia menghindari pembacanya daripada azabullah, azab kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Faham tuan-tuan? Baca surah Al-Mulk. Lagi surah apa lagi nak baca? Baca surah Al-Waqi'ah. Waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Waktu dia sakit nak wafat. Waktu tu Sayyidina Osman mai ziarah kat dia. Dia tengok Ibnu Mas'ud duk nangis gitu. Wahai Mas'ud, kamu nangis pasal apa ni? Pasal apa menangis ni? Dia kata, aku takut dosa-dosa aku ni, takut dosa-dosa aku. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad, takut apa dosa Mas'ud? Kamu ni orang yang dekat dengan Rasulullah, amalan banyak. Kalau kamu nak menangis, kamu nak risau dulu, kamu risau dulu. Anak-anak perempuan kamu yang nak kamu tinggalkan tu, nanti siapa nak jaga mereka? Dia kata, anak-anak aku tak takut, sebab aku dah pesan dekat mereka untuk beramal macam mana Nabi pesan dekat aku. Apa dia? Untuk baca suratul Mulk, suratul Waqi'ah. Pasal apa? Pasal tidak akan fakir kepadanya sampai bila-bila. Faham tak? Baca Waqi'ah. Bila nak baca suratul Waqi'ah ni? Saya cadang. Dalam kitab sini saya ada cadangan untuk baca suratul Waqi'ah. Saya cadang untuk kita baca pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas daripada waktu asar setiap hari. Sebab malam kita sibuk nak baca banyak surah. Jadi subhanallah, pada petang asar tu, lepas pada asar, ambillah waktu untuk baca surah Waqi'ah. Lagi surah apa lagi nak baca? Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Hadis sahih. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata apa? Nastakthira ya Rasulullah, kalau macam tu banyaklah istana kita dalam syurga nanti Rasulullah nak. Kata Nabi SAW, Allahu akthar wa atyab, Allah boleh bagi lebih banyak dan lebih baik daripada tu, kamu buat je. 3 dah ni setiap hari ni. Al-Mulk 1, Al-Waqi'ah 1, Qul huwallahu 10 kali. Ada lagi? Ada. Tunggu Ustaz. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu kita nak tidur, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Idza akhadta maj'aka minal lail, apabila kamu sudah berada di atas pembaringan, dah baring dah nak tidur lah, maka waktu tu kata Nabi SAW, fa'aqra, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Baca qul ya kafirun sampai mana? Sampai habis lah. Dia baca qul ya kafirun saja, qul ya kafirun sampai habis. Dia dapat apa? Fa innahu bara'atun minasyirk, sungguhnya dia akan menjadi pendinding, dia akan melindungi si pembacanya daripada syirik kepada Allah, sebesar-besar dosa. Faham tak ni? Akhir zaman ni macam-macam. Nabi kata seorang tu iman, seorang tu akan keluar daripada tubuh dia tu macam anak panah keluar pada busur. Dia tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Nanti dekat dengan kiamat ada seekor binatang. Namanya salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, badiru bi'amal sita. Cepat-cepat buat amal sebelum main 6 perkara ni. Yang pertama, tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat.
awid dajjal, awid dukhan atau datangnya asap, awid dajjal atau datangnya dajjal, awid dabbah atau datang binatang melata. Binatang melata ni nanti mai, dia 4 kaki, dia berbulu, dia akan keluar di antara Salli ala Sayyidina Muhammad, Safa dan Marwah di Mekah. Dia keluar di in between. Nak azan ke? Dia azan. Masuk waktu dah. Okey, kita berhenti sana. InsyaAllah. Jangan pergi mana-mana, balik je ke? Bismillah. Okey. Dabatul ard. Dabatul ard ni dia seekor binatang yang akan bangkit di antara Bukit Safa dan Marwah dekat dengan kiamat.
Dia keluar waktu tu, tugas dia ialah untuk cok tanda sama ada orang itu mukmin ataupun kafir. Kisah ni berlaku dekat Mekah. Bila dia keluar, dia ada 3 ngauman bunyi, 3 ngauman. Semua dia keluar. Semua orang ketakutan tengok. Apa dia ni? Apa dia ni? Kita yang biasa dah mengaji tentang Dabatul Ard ni, kita tak lari ya. Dah tahu dah. Nak buat macam mana? Tak akan boleh lari. Dia akan berjumpa dengan setiap orang pada kita. Jadi bukan nak buat apa, dia nak mak. Lari pun akan berjumpa juga akhir. Jadi dia akan tanda di dahi kita. Waktu tu ada seorang yang duduk diri depan dia, nampak tanda, dia berubah menjadi putih. Maksudnya dia orang beriman. Ada orang yang tak pernah dengar tentang dia. Bila tengok-tengok keluar dia lari. Dia lari, dia takut. Dia tengok-tengok. Ada orang yang dah kena mak, dia nampak orang tu betul-betul putih, dia tak ada apa. Jadi dia pun subhanallah zaman. Dalam riwayat cerita, dia semayang 2 rakaat. Nak cerita, dia semayang 2 rakaat. Dia pun Allahu Akbar semayang. Dapat doa mai daripada arah belakang dia, lalu kata kat dia, baru hari ni kamu nak solat. Kemudian dia cop di muka kawan tu dan berubah kawan tu menjadi hitam, menunjukkan bahawa dia orang kafir. Tuan-tuan, cerita dia benda jadi kat Mekah. Dan cerita dia, orang ni dia semayang 2 rakaat. Tuan faham tak? Mungkin waktu tu dia masih berasa dia ni beriman, sedangkan iman dah terkeluar daripada tubuh dia. Dia tak beriman. Sebab tu tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, cara supaya Allah pelihara iman kita, antara amalan supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang akan menggugurkan dan merosakkan iman kita. Kita tidak syirik kepada Allah, iaitulah tuan-tuan, dengan kita waktu nak tidur tolong baca suratul Kafirun. Siapa baru dengar hadis ni malam ni? Siapa tak pernah dengar? Siapa dah dengar lah sebelum ni? Apa dua-dua pun tak angkat tangan bersiapa? Angkat pun tidak, tak angkat. Tuan-tuan biasa dengar ke? Tuan-tuan tak biasa dengar ke? Mula malam ni jangan tinggal dah sampai bila-bila. Sebab kita nak Allah pelihara iman kita ni sampai kita mati. Faham tak? Itu berapa daripada amalan-amalan, surah-surah yang kita kena jaga pada setiap hari. Baik, balik pada awal tadi. Yang pertama, hak kita dengan Quran ialah kita belajar Quran. Hak kita Quran yang kedua ialah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang kedua, yang pertama membaca Al-Quran ini membaca surah-surah amalan pada setiap hari. Yang kedua, membaca Quran juga, membaca Al-Quran dengan bersambung-sambung sehingga kita khatam Al-Quran. Setiap hari kena baca Quran. Tuan-tuan muslimat, saya tak tahu nak letak bahasa dan perkataan macam mana nak memujuk kita ni supaya tolong jangan baca yang lain lagi selagi Quran kita tak baca. Saya nak bagi disiplin macam tu kot. Kita nak kena disiplin diri kita ni sampai bila berasa kita terbaca yang lain sedang Quran tak baca lagi, dia timbul dalam hati kita rasa apa? Ish, tak patut sungguh aku buat macam ni. Faham tak ni? Ulama kata dekat kita, celaka seorang tu apabila dia memilih untuk membaca yang lain daripada Al-Quran, sedangkan yang lain tu penuh dengan cacat, penuh dengan celah, penuh dengan kesilapan. Al-Quran yang sempurna dia tak baca lagi, dia baca yang lain dulu. Pasal kita ni memang jenis membaca. Sungguh tuan-tuan, graf membaca orang-orang Melayu lah ni naik mencacak semenjak adanya WhatsApp. Tuan-tuan, sampai celek-celek mata sama tutup jam alam nak bangkit main subuh tu, tutup jam alam tu, buka WhatsApp selalu sebelah je mata dia baca tu. Macam tu. Ya Allah, macam buat je gaya ni. Tengoklah, ya Allah, macam mana tak? Tak, bukan saya nak suruh setiap kali nak baca WhatsApp tu baca Quran, bukan macam tu. Paling tidak pagi-pagi. Tuan-tuan, kita ni kot lah nak ambil Quran macam ni susah. Pasal sekali nak kena wuduk pula, sekali nak letak rehal pula, nak bersila lagi, kot susah. Yang ni pun tak apa dah. Kot yang ni bagi mudah kita nak baca Quran. Siapa handphone dia tak ada Quran? Cuba angkat tangan.
tak aktif semua. Siapa berani angkat tangan? Meh pun kat saya. Apa tak patut sangat orang Islam ada handphone tak ada Quran. Tidak ni? Baca tak baca sudah buat doa. Baca kalau orang jumpa handphone tu, oh ada Quran ni telefon orang Islam ni. Betul lah kot. Faham tak ni? Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kod berasa susah nak buka yang ni. Paling tidak dekat sini pun tak apalah. Janji baca Quran. Muslimat semayang subuh di rumah. Orang lelaki main subuh di masjid. Yang mana duk main subuh di rumah lah. Memang afdal orang perempuan main di rumah. Tetap afdal dia tak berumah. Dia boleh mudah pergi masjid. Dia ada suami bawa dia pergi masjid. Itu satu kelebihan untuk dia. Faham tak ni? Tapi kalau tanya afdal, tetap orang perempuan afdal di rumah. Tapi pergi main di masjid boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Dapat pahala jemaah tu? Dapat, tak ada masalah apa. Tapi cerita afdal tetap di rumah. Faham tak tu? Bila kita semayang, orang perempuan bukan setakat afdal main di rumah. Afdal pula untuk dia ada satu bahagian di rumah dia untuk dia solat. Nampak satu sejadah yang cantik-cantik, pergi beli dekat nilai 3 Negeri Sembilan tu. Ya, beli kapet lelaki-lelaki ni, beli kapet yang Korea macam tu, yang sujud tenggelam muka-muka tu. Faham tak ni? Daripada tahajud tu sedap-sedap duha. Sedap sangat sujud tu. Tuan-tuan, pergi beli. Tak. Bukan setakat kita ada kapet, kita ada sejadah yang cantik, kita ada kain telekung yang cantik. Di depan kita, saya nak cadang muslimat, dengar saya nak pesan elok ni. Dengarlah. Di depan, di tepi sejadah kita tu, tolong letak rehal dan satu Al-Quran. Tak kat situ. Tak payah ganjak mana-mana. Biar kat situ je. Supaya setiap kali kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selepas main subuh, zikir sikit. Sebelum bangkit lagi nak pergi masak, nak pergi buat urusan yang tu, nak buat urusan yang ni, pergi buka Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran dulu sikit, tanda, tutup, pergi buat kerja. Sekali nak baca WhatsApp ke, nak baca Facebook ke, Instagram ke, Telegram ke, Kilogram ke, ikut suka tuan-tuan lah. Janji Quran dah baca siap dah. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Muslimat boleh tak? InsyaAllah. Nak bagi lekat tu, nak bagi disiplin juga lagu mana. Faham tak? Kawan kita telefon, anda buka ada WhatsApp ni, ada orang penting-penting sangat tu. Betul ke? Loh, tak buka lagi. Biar Quran tak baca lagi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Quran puasa. Sampai macam tu lah dia buat. Kalau kemai tu. Tuan-tuan, faham tak? Baca Quran, baca Quran bersambung-sambung sampai habis. Hak kita dengan Quran lagi apa dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga hak kita dengan Al-Quran ialah untuk kita menghafaz Al-Quran. Hafailah. Takkan duk kuliah kulullah tu saja. Ya Allah. Pakcik tu, ayah dia tu jenis baca kuliah kulullah tu ya. Kira dia dah umur 30 tahun duk dengar ayah dia sepanjang duk baca di imam tu kuliah kulullah. Satu hari dia duk tengok ayah duduk mengapai, idza jaa nasrullah, idza jaa. Dia duduk dengar ayah duduk apai. Tu dia beritahu kat mana, mak, malam ni ayah baca Fatihah, malam ni ayah di imam dia baca surah lain. Mak dia kata apa? Aku kenal dah ayah hang tu, 30 tahun dah duduk dengan dia, kuliah kulullah. Itu ya. Dia kata tak, malam ni ayah dia baca surah lain. Tak percaya, mari kita challenge. Mak dia kata tak apa, nanti kalau ayah hang baca surah lain, mak nanti masak special bagi hang. Okey, yang set lah. Mayang maghrib malam tu. Allahu Akbar. Di mana? Masing-masing duduk tahan dengar mak dengan anak dengan. Habis waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Mak, anak dia kata apa? Mak dia kata apa? Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ai sakut CD calak wa ra'ai bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? Aku duk kata dah kenal dah ayah tu 30 tahun dah. Tuan-tuan semua, tak kala nak mati bawa kuliah Allah saja. Tambahlah sikit hafal. Antara amalan yang kita kena hafal, tuan-tuan, surah yang kita kena hafal, tahu apa dia? Surah Al-Kahfi, 10 ayat awal. Man hafidha, siapa yang menghafaz, kata Nabi SAW. Nah, 10 ayat. Min awal suratul Kahfi, daripada permulaan suratul Kahfi itu, dia akan menjadi pendinding, dia akan menjadi penyelamat daripada fitnah Dajjal. Faham tak ni? Ni kita we are just around the corner, orang putih kata. Hampir-hampir ni kita duduk zaman dia. Saya pernah forum dengan Salih Al-Hasan Muhammad, Syekh Imran Hussein. Saya bisa ingat Syekh Imran Hussein. Oh, dia ni suka buat kajian tentang akhir zaman. Dia kata apa? Tidak mustahil pada ketika kita ni lah kita akan menyaksikan munculnya Dajjal. Sebab memang time dia, memang zaman dia. Imam Mahdi muncul zaman dia ni. Kita duduk waktu dia. Jadi kalau dia muncul pun tak mustahil. Memang waktu dia. Jadi untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal, tuan-tuan, ni keluar sikit lah daripada cerita. Hari ni Aqsa ni sedang diserang. Saya 2015 saya lama duduk dekat Palestin sebab kita buat rakaman untuk ayat riwayat TV Hijrah untuk tahun lepas ya. Ramadan tahun lepas. Sepanjang Ramadan tu ada kisah tentang Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Depa buat dekat 20 terowong di bawah Masjid Aqsa tu untuk merobohkan Masjid Aqsa bila bawah. Saya duduk sana, saya duduk tengok budak-budak kena bunuh, tuan-tuan, umur 14 tahun, 15 tahun balik sekolah kena tembak. Tembak pasal apa? Saja. Geram tuan, ya Allah. Masjid Ibrahimi, satu masjid ada makam Nabi Ibrahim dekat Hebron. Masjid tu dipelihara oleh orang Islam semenjak sekian lama. Dalam masjid tu besar lebih besar pada yang ni, lebih besar macam ni, memanjang ke belakang tu. Depan ni ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam Nabi Ishaq dengan makam isteri dia. Tengah tu ada makam Nabi Ibrahim dengan makam isteri dia, Sarah. Belakang sekali ada makam Nabi Yaqub dengan makam isteri dia. Ada 6 makam dekat dalam Masjid Ibrahimi tu. Satu hari tengah duduk semayang, tiba-tiba ada seorang doktor, orang Yahudi. Dia duduk dalam Hebron ni, kawasan pemerintahan orang Palestin. Dalam tu ada lebih kurang 500 je orang-orang Yahudi yang duduk dalam kawasan tu. Semua bersenjata. Dia masuk tengah duduk semayang subuh, perang tembak. 20 orang mati dekat dalam masjid subuh tu, hari subuh bulan Ramadan. Bila dah kecoh-kecoh semua dekat luar, mau pekat nak tolong, dekat luar lagi dia tembak. Lagi 30 orang lagi syahid dekat luar. 50 orang mati pagi tu. Bulan Ramadan, solat Jumaat waktu subuh. Kemudian masjid tu ditutup 9 bulan. Ditutup selama 9 bulan. Bila dibuka balik selepas 9 bulan, dia pasang fencing, pagar keliling masjid. Kemudian dia pasang pusat pemeriksaan tentera. Orang Islam nak pergi semayang kena masuk checkpoint ni dulu. Tunjuk apa semua kat dalam poket, apa yang ada, dia bagi masuk. Kadang dia tak bagi masuk, dia masuk. Kalau dia tak bagi masuk, tak boleh nak azan, tak boleh apa. Kalau dia bagi masuk. Hari tu di situlah seorang budak perempuan ditembak mati. Kes apa? Dia suruh buka tudung. Dia kata ada senjata dalam tudung. Mana ada? Buka tudung kau. Dia tak mau, dia pertahan maruah dia. Dia tembak tu dan macam tu, dan tengok video baru ni dekat depan Masjid Aqsa. Macam itulah cara dia tembak. Budak bukan ada senjata apa tu. Tembak 10 orang askar duk ada tu. 10 orang tembak sampai hancur tubuh. Cerita dia. Panggil dia pun. Jahat tuan-tuan. Geram semua dia. Kemudian Salih Al-Azim Muhammad selepas dibuka 9 bulan dibuka balik, sebahagian besar masjid itu telah ditukar menjadi sinagog.
Sinagog ni kuil orang Yahudi. Tuan-tuan bayang macam ni kan? Lebih kurang macam ni masjid dia. Okey. Semua ni kawasan orang Islam solat ni macam ni. Tahu-tahu ada orang bukan Islam mai tembak kita mai mati kat sini. Kemudian tutup masjid ni berapa lama, buka balik, kita tengok daripada tiang besar, nampak tiang besar tu, dia tarik daripada belakang sana, dia tarik panjang kat situ sampai tiang ni, kemudian dia kono kat ni. Ni. Bahagian yang besar ni, ini jadi sinagog kuil orang Yahudi. Bahagian yang kecil ni, L ni, ini milik orang Islam. Hampa semayang ni aja. Yang ni jangan masuk. Masjid kita, dia pemain bunuh kita, lepas tu dia tukar lagi sinagog ni. Tahu tak? Tahu tak benda-benda jadi? Berapa banyak masjid yang telah bertukar di sinagog. Masjid yang ada makam Nabi Daud dah jadi sinagog. Masjid Bilal bin Rabah dah jadi sinagog. Dan solat Jumaat. Dan mereka duk target untuk ambil Masjid Aqsa. Tu yang jadilah ni. Disebabkan ada perjanjian, mereka tak boleh kacau Masjid Aqsa. Walau mereka masuk dulu, mereka dapat duduk di Baitul Maqdis tu, tetap Masjid Aqsa tak boleh kacau. Itu perjanjian dia. Tapi tuan-tuan, mereka tak boleh masuk, mereka tak bagi orang masuk. Mereka buat macam-macam cara. Mereka main provoke, kita tengah duduk semayang, mereka main buat kacau. Bila kita memberontak, mereka kata kita buat perangai. Lepas tu, mereka tahan tutup masjid. Kita tengah duduk semayang, mereka hantar gas pemedih mata masuk dengan orang tengah duduk semayang. Mereka tembak orang tengah duduk semayang. Bila orang tembak, kita marah, kita pergi tunjuk protes. Waktu tu mereka kata kita pengganas. Duk jadi, saya kena halau tuan-tuan. Kami balik, saya dalam van tu pernah sekali kami sampai tentera Israel main tahan band dengan senjata semua, takut kan. Waktu lalu tu dia berintifadah. Saya pernah tengok waktu tu Allah takdirkan saya tengok jenazah yang dah 14 tahun yang syahid tapi tak mati, tak hancur tubuh dia. Tengok sendiri, bau sangat wangi dekat kubur makam syuhada di Hebron. Kami ambil video tu. Saya cerita dalam rangka saya cerita, kami sedang menghirup bau yang sangat wangi, sangat wangi. Orang Palestin biasa dengan wangian tu, dia panggil wangian syurga, wangian orang syahid. Lepas tu budak-budak mereka semua nak mati syahid. Lepas tu tengok mayat-mayat yang tak mati, mayat-mayat yang tak hancur. Allah, saya saksi sendiri, saya tengok sendiri. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan cerita tu jadi fitnah akhir zaman. Tuan-tuan tengok negara-negara Arab tak boleh nak buat apa. Pasal apa? Tuan-tuan, cuba kita letak posisi kita di tempat dia. Jordan, Saudi. Jordan, antara dia nak jaga kepentingan rakyat dia ataupun dia nak tunjuk protes dengan Yahudi. Kalau tunjuk protes, cuba bayang tuan-tuan jadi presiden dia. Kalau tunjuk marah dekat Yahudi, saya dia main bom kita, dia main kacau kita, dia main buat macam-macam kat negara kita, hancur negara kita habis. Tapi kalau tunjuk baik-baik, tunjuk buat pi baik-baik dengan dia, walaupun hati tak bagus, walaupun hati tak suka, buat baik-baik pi lah, buat baik paling tidak dia tak kacau rakyat kita. Rakyat duk ada rakyat duk tengok kita ni. Anda buat baik dengan dia ke ataupun nak hancurkan rakyat hang? Kalau kita jadi duduk tempat dia, apa yang kita akan buat? Apa keputusan kita buat? Dia panggil fitnah. Tuan tengok, kalaulah tuan-tuan jadi pemerintah Saudi, katalah seluruh dunia duk main yang buat haji, buat umrah apa semua dekat sana. Kan pasal di sini. Tiba-tiba tu nak tunjuk protes dekat Yahudi, tunjuk protes dekat Amerika. Kalau dia main kacau negara kita, dia main tutup kan, dia main blok macam-macam, orang nak buat haji tak boleh, lagi orang nak maki hamun kita je. Kalian faham tak? Kita boleh bayang tak macam mana konfliknya waktu tu. Nak buat ini kah, nak buat yang tu kah? Tak tahulah, saya bayang macam tu lah. Okay, lagi dalam Salih Azim Muhammad. Mungkin betul, mungkin tak. Allahu'alam, tak tahu Salih Azim Muhammad. Cuma ya tuan-tuan, Salih Azim Muhammad, tu fitnah. Ni baru Yahudi yang tak berapa ramai pun. Ini baru Amerika tu yang tak banyak mana. Ni Dajjal tak keluar ni. Oh, Dajjal keluar, Dajjal merintah dunia tu. Siapa tak ikut dia, ikut aku Tuhan. Kata Dajjal Salih Azim Muhammad, ikut aku Tuhan. Dia kata tak mau, tak apa. Dia keluar daripada kampung kita, besok kampung kita padang jarak, padang terkukar. Macam tu kan. Walhal waktu tu kita lapar sangat, kita berada dalam kelaparan yang teramat sangat, lapar sangat. Ju'an jiddan, kata Nabi SAW. Kamu lapar sangat, berapa lama hujan tak turun, pokok-pokok mati, binatang-binatang mati, kamu lapar sangat. Dia mai, kamu tak beriman kepada dia, hancur habis. Dia kata, habis, hancur harta benda dia, hancur tanah tu, hancur habis. Kita duk tengok kawasan sebelah tu dah hancur dah sebab tak ikut Dajjal. Kita sini lapar, tengok Dajjal dah mai kat tempat kita. Nak ikut ke tak ikut? Kalau ikut aku, kamu apa? Nak? Kamu lapar? Nak makan?
Nak ambil makan, ambil. Waktu tu kita akan tengok muka anak-anak kita. Waktu kata orang paling ramai ikut Dajjal orang perempuan. Pasal apa? Pasal dia buat keputusan ikut Dajjal tu bukan sebab Dajjal tu segak. Dia ikut Dajjal tu sebab fikir anak-anak dia tak makan. Faham tak ni? Kalau tak ikut Dajjal bukan setakat tak dapat makan, hancur, esok mati. Nak mati ke nak makan? Waktu tu tuan-tuan tengok apa yang kita akan pilih. Waktu ramai orang akan terjerat dengan fitnah Dajjal. Cara dia nak bagi tak lekat fitnah Dajjal ni, man hafidha, siapa yang menghafaz 10 ayat daripada suratul kahfi. Apa? Kita ni duduk tunggu, we are expecting him. Kita duduk tunggu dia nak main. Sebab kita ni dekat-dekat dengan waktu dia. Faham tak? Bukan masa main-main lagi dah. Masa untuk kita dengan anak-anak keluarga kita hafal 10 ayat suratul kahfi. Nabi kata kalau aku bersama dengan kamu waktu tu, Nabi kata kalau aku bersama dengan kamu, aku akan bantu untuk bertahan berhujah dengan dia. Aku akan bertahan. Tapi kalau nanti aku tak ada, kamu akan bertahan diri kamu sendiri. Maksud dia, kita ada isteri kita tak boleh pertahan isteri kita. Kita ada anak-anak kita tak boleh pertahan anak kita, melainkan dia kena pertahan diri dia sendiri. Waktu tu sendiri pertahan diri sendiri. Sebab tu cerita hafal suratul kahfi ni bukan setakat kita. Isteri kita kena hafal suratul kahfi, anak-anak kita kena hafal suratul kahfi. Faham tuan-tuan? Sedia ada saya hafaz Al-Quran. Bagi anak-anak kita, salah seorang tu bagi ada yang hafal Quran, kau boleh tolong syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Nah, sedia semak. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang menghafaz Quran, sujud syukur. Sujud syukur. Tu rezeki nikmat Allah bagi kat tuan-tuan. Kalau tak ada lagi, usahalah. Kadang-kadang sebab dosa-dosa kita kot, ya Allah duk halang kita daripada kita dapat nikmat adanya anak-anak yang menghafaz Quran. Usahalah. Kalau kita dah tua, ada anak-anak dah besar-besar lah, pastikan ada seorang cucu kita yang boleh menghafaz Quran. Bagi ada satu rumah tu, bagi ada seorang yang hafaz Quran, kot nanti dia boleh tolong syafaat kita ni yang qiyamul qiyam. Faham tak ni? Sedap-sedap. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menghafaz Quran. Hak kita Quran yang berikutnya tuan-tuan ialah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk kita memahami Al-Quran. Cuba nak faham. Macam mana nak faham Al-Quran? Ada dua cara. Yang pertama, bitarjamah dengan penterjemahan Al-Quran. Kita baca Quran terjemah. Ayat dengan ayat, perkataan dengan perkataan. Ada yang jual Quran, tapi kita tak akan mampu untuk memahami Quran dengan sekadar membaca terjemah Quran. Tak boleh faham. Faham tak? Tu yang dia buat keluar fatwa bukan-bukan. Kalau dia pakai Quran, guna akal sendiri. Itu keluar macam-macam. Jadi subhanallah Muhammad, kita tak akan mampu untuk memahami Al-Quran dengan hanya membaca tafsir Al-Quran, dengan hanya membaca terjemahan Al-Quran. Yang membantu supaya kita memahami Al-Quran ialah dengan kita membaca tafsir Al-Quran. Belajar ilmu tafsir. Ngaji. Di masjid kita, di kampung kita, kena ada satu kuliah tafsir Quran. Di tempat saya, di madrasah kita, setiap hari kita baca tafsir Quran. Beli kitab tafsir. Kami guna tafsir Ibn Kathir. Dekat sini dia komplit sikit, dia tebal 10 jilid. Saya suruh makcik-makcik yang duduk madrasah tu beli seorang satu. Setiap hari baca satu ayat. Setiap hari baca aja, bukan baca syarah pun, baca aja. Nak? Hari ni baca satu ayat, esok baca satu ayat. Tuan-tuan, 6,000 hari nanti habis khatam 30 juzuk Quran dengan tafsir. Saya inspired daripada seorang ustaz. Dia cerita, dia kata kami dah berjaya untuk mengkhatam Al-Quran. Setiap hari kami baca tafsir Al-Quran, satu hari satu ayat, sehari satu ayat. Akhirnya setelah beberapa tahun khatam 30 juzuk dengan tafsir. Jadi saya disemangat. Saya terus baca, beli satu kitab tafsir Tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan, saya suruh semua pelajar-pelajar saya ada seorang satu, sekali dengan makcik-makcik yang duduk rumah warga mah tu pun ada seorang satu. Setiap hari baca tafsir Quran, sehari satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Harapan dia nanti sampai satu waktu nanti khatam Al-Quran dengan tafsir. Subhanallah. Lain tu tuan-tuan, sedap baca dengan tafsir ni. Tuan-tuan baca, try buat. Faham tak? Sangat semat.
Kemudian yang terakhir hak kita dengan Al-Quran tuan-tuan, ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah untuk kita beramal dengan Al-Quran, beramal Al-Quran. Baik tuan-tuan, habis yang pertama, yang paling baik di kalangan kita siapa dia? Ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Yang kedua, yang ni tak syarah dah, saya nak sebut saja pasal nak habis waktu dah. Yang kedua tuan-tuan, siapa dia orang yang salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang terbaik daripada kalangan manusia, ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebaik-baik manusia kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga. Salli ala sayyidina Muhammad. Kebaikan terserlah, orang semua boleh mendapat manfaat daripada kebaikannya, dan kejahatan dan kemaksiatan itu terjaga daripada influence daripada orang lain. Dia ada jahat, kadang-kadang kita ada maksiat, tapi maksiat kita tu sentiasa dipelihara Allah supaya tak menjadi mudarat kepada orang lain. Orang ni orang yang baik. Maksud dia, dia sangat menjaga akhlak dan peribadi dia. Nak dapat kebaikan tu, Nabi kata apa? Tu dengar elok. Nabi kata apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Maksud kebaikan apa? Dunia akhirat. Tuan-tuan, kalau Allah nak kita selamat kat dunia, Allah akan bagi kita faham agama. Allah bagi yufaqihu. Allah akan bagi dekat kamu. Maksud bukan minta, Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang macam terpaksa-paksa kita main mengaji. Saya duduk mengajak di penjara, bandu-banduan duduk ada. Saya kata dia, apa seronok dah dalam penjara ni? Terapa tanya macam tu, Ustaz? Mana ada seronok, kawan saya tu lagi jahat pada saya dekat luar, tak kena tangkap, saya kena tangkap. Ustaz, saya nak tanya, dulu semayang tak? Tak. Lah ni semayang tak? Semayang, Ustaz. Tahajud tak tinggal, tuan-tuan. Cerita banduan dekat alam tu, semayang lebih dari kita. Tunggu, tasbih kat tangan. Dulu baca Quran tak? Tak baca, Ustaz, tak ngerti. Sekarang baca Quran tak? Baca tak, Ustaz? Ada di kalangan daripada hafiz Quran, hafal Quran dalam penjara. Ada yang dah masuk musabaqah. Main-main lagi. Dulu puasa tak? Tak puasa. Lah ni buat amal tak? Buat. Kenal Allah tak? Kenal. Ustaz, kalau duduk di luar agak-agak lah ni, kenal Allah tak? Kalau agak semayang tak? Sebenarnya Allah sayang kat kamu, sebab tu Allah tahan kamu, seolah macam memaksa kamu bila letak kat kamu, supaya kamu dapat kebaikan dunia akhirat. Kita pun macam tu. Tuan-tuan agak dia boleh main duduk bersila kat masjid malam ni, mikir apa? Kes duduk sini. Walahai dulu bukan mau duduk sini pun. Waktu dapat posting duduk kat mana tu, ya Allah tu, dia asal utara tu. Waktu dapat posting mai kat Johor ni, mak kata apa? Awak pergi duduk Johor sangatlah, tempat jin bertendang. Tak tahulah mak minta merata dah tak dapat. Mailah duduk. Rupa-rupanya dengan Allah mai hantar tadi tu yang kita duduk sila kat masjid malam ni. Kita tak nampak jalan, tuan-tuan sekalian. Tapi itulah jalan Allah nak bagi kebaikan dekat kita. Yufaqihu fid din. Nah, yang ketiga tuan-tuan, salli ala yang terakhirlah malam ni insya-Allah. Apa dia tuan-tuan? Salli ala Muhammad. Siapakah orang yang baik di sisi manusia? Allahumma salli ala Muhammad. Ialah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, khairukum islaman ahasinakum. Salli ala sayyidina Muhammad. Ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW kata apa? Sebaik-baik kamu Islamnya adalah yang paling baik. Sebaik-baik Islam kamu ialah yang paling baik akhlaknya. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang menuntut ilmu Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang yang baik akhlak dan orang yang menuntut ilmu. Habis tuan-tuan, saya rasa cukup lah. Nak syarah pun dah sampai waktu dia. Saya nak masuk pada bab yang kedua malam ni insya-Allah, iaitu saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan yang namanya wirid Rabbani. Sebahagian daripada tuan-tuan mungkin dah beramal dengan wirid ni. Malam ni saya nak bagi secara khusus kepada tuan-tuan yang ada pada malam ni insya-Allah.
Jadi nak mai ni bukan nak mai saja, mai ni nak bagi bekal. Balik tu ada bekal. Paling tidak ada amalan yang kita boleh buat. Nah, tuan-tuan yang mana yang buat pen, buat kertas, tuan-tuan tulis apa yang saya nak kata ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi saya yakin ramai di kalangan kita yang menghafaz, jenis mengapai banyak sini, insya-Allah. Saya tengok. Taraf-taraf Imam Syafi'i banyak sini saya rasa. Insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak hafal pun tak apa, dekat luar segi saya ada, dalam ni saya ada susun wirid ni beserta dengan sekali dengan sanad ni. Sanad ni ialah dia panggil susur galur lah, daripada saya sampai kepada Rasulullah SAW. Kita tengok surah-surah. Baiklah. Salat semat tuan-tuan. Apa dia keamalan dia? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Sorry. Yang pertama ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim sekali. Okey, tu habis. Tu dia punya mukadimahnya. Masuk 7 zikir. Zikir. Yang setiap zikir ini 100 kali, 100 kali, 100 kali. Okey nah? Zikir yang pertama, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal-azim. Apa berhenti sekat tu je. Astaghfirullahalazim je. Tak payah tambah hujung-hujung dah. Nak tambah boleh tak? Boleh. Tapi yang saya ambil pada guru saya, dekat tu je. Faham tak? Saya sembah. Apa kelebihan dia? Kelebihan astaghfirullah tu, kata Nabi SAW, wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi akthar min 70 marrat. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari selama 70 kali. Tu Nabi SAW punya amalan. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fi yaumin ilaihi mi'ati marrat. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sungguhnya aku bertaubat pada Allah sehari 100 kali. Lagi kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi siapa yang mendapati dalam buku amalannya di akhirat nanti istighfar yang banyak. Lagi sabda Nabi SAW, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa yang melazimi istighfar, sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya daripada segala kesempitan. Lagi, Allah akan memberi kelapangan daripada sebarang kedukaan. Lagi, Allah akan memberi baginya rezeki daripada Allah yang tidak dia sangka-sangka. Faham tak ni? Itu yang pertama, istighfar. Berapa kali? 100 kali. Baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. 1 kali. Faham? Yang kedua, zikir yang kedua ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kalau nak sebut wa baraka wa sallam, kalau sebut wa barik wa sallim. Faham tak? Apa kelebihan dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, Allah akan berselawat atasnya sebanyak 10 kali. Sabda Nabi SAW lagi, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alaihi bi'ashran wa salawatu wa rafa'ahu bi'ashran ashara darajat wa kataballahu biha 10 hasanat wa ma'anhu 10 sayiat. Siapa daripada umatku yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat yang ikhlas daripada hatinya, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat, akan mengangkat derajatnya 10 darjat, ditulis untuknya 10 kebaikan, dan Allah akan menghapus daripadanya 10 kejahatan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Menurut Imam Ibn Hajar sallallahu alaihi Muhammad, hadis ini
adalah perawi hadis ini adalah siqah, katanya sallallahu alaihi wasallam. Lagi kata Nabi SAW, aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama, orang yang paling aula, yang paling utama untuk aku syafaat nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Selawat berapa kali? 1 kali. 2 dah. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga, ini dengar elok. La ilaha illallah. Tahlil. La ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Cumanya yang terakhir, maksud yang ke-100 tu dengan sedikit tambahan. Apa dia? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai yang ke-100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Apakah kelebihannya? Kelebihannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, yang paling baik sekali ialah la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan Nabi SAW berkata, perbaharuilah iman-iman kamu, refresh iman, perbaharui iman, recharge iman. Sahabat bertanya Rasulullah, bagaimanakah caranya untuk kami memperbaharui iman-iman kami? Kata Nabi, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah untuk kamu, perbanyakkanlah oleh kamu untuk menyebut la ilaha illallah. Habis. Berapa dah? 3. Yang keempat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang keempat, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan Nabi SAW pernah bertanya kepadaku, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu gedung daripada gedung-gedung syurga? Abu Musa menjawab, sudah tentu Rasulullah. Nabi Musa ucaplah la haula wala quwwata illa billah. Nabi pernah berpesan lagi, aktsiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah kamu menyebutkan la haula wala quwwata illa billah, kerana dia adalah perbendaharaan daripada syurga. Sabda Nabi SAW lagi, aktsiru min gharsil jannah fa innahu azbun ma'uha tayyibun turabuha fa aktsiru min ghirasiha la haula wala quwwata illa billah. Perbanyakkan menanam pohon syurga di mana syurga airnya, di mana syurga airnya enak dan tanahnya baik. Perbanyakkanlah menanamnya, iaitu dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Faham? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Habis. Berikut dia. Berapa dah? 4. Yang kelima, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali. Kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfu hasanatin aw tuhattu anhu alfu khati'atin. Bagaimanakah cara Nabi SAW kata, adakah ada di kalangan kamu yang tidak mampu untuk mengusahakan untuk buat 1000 kebajikan sehari, 1000 baik sehari buat? Siapa tak mampu buat? Salah seorang daripada hadirin bertanya, bagaimana cara untuk mendapat 1000 kebajikan? Kata Nabi SAW, kata Nabi, iaitu dengan bertasbih 100 kali tasbih, nescaya akan ditulis untuknya 1000 kebajikan dan akan digugur daripadanya 1000 kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sabda lagi, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan pada lidah, berat pada timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman,
iaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Abu Zar menceritakan Nabi SAW pernah ditanya, apa dia ucapan yang paling baik sekali? Kata Nabi SAW, ucapan yang dipilih Allah untuk malaikat dan hamba-hambanya, iaitulah subhanallahi wa bihamdi. Kata Nabi SAW lagi, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khatayatu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan, kata Nabi SAW, subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali setiap hari, akan digugurkan dosa-dosanya sekalipun seumpama buih-buih di laut. Habis. Yang berikut dia, yang keenam, apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Apa fadilat dia? Kata Nabi SAW, idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila kamu berada dalam kesulitan, kata Nabi SAW, kesusahan, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong, pelindung. Hadis lain Nabi SAW kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah pemberi keselamatan ataupun ketenteraman kepada orang-orang yang berada dalam ketakutan. Dan yang terakhir, 1 kali ya. Yang terakhir apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, khudhu junnatakum minan nar, qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah muqaddimatin wa mu'aqibatin wa mujannibatin wa hunnal baqiyatus salihat. Ambillah benteng untuk kamu daripada api neraka. Buat benteng siap-siap daripada api neraka, iaitu dengan kamu mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan-ucapan ini akan datang pada hari kiamat sebagai muqaddimat, sebagai muaqibat, sebagai munajjibat daripada api neraka, dan ia adalah al-baqiyatus salihat. Dan banyak lagi lah kelebihan al-baqiyatus salihat ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, 7 zikir ini yang nama dia yang nama dia wirid rabbani. Wirid rabbani ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Nah, semua yang hadir ni insya-Allah yang saya ambil pada guru saya akan baca seorang demi seorang. Nah, tuan dengar. Saya Jafri bin Abu Bakar Mahmud mengambil wirid rabbani pada guru saya Syekh Ahmad Adnan Al-Fadil, daripada Syekh Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Falfuri, daripada Al-Makki Al-Kattani, daripada Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, daripada Abdul Qadir Al-Faituri, daripada Zafir Al-Madani, daripada Al-Arabi Al-Darqawi, daripada Ali Al-Jamal, daripada As-Sayyid Al-Arabi, daripada Ahmad Al-Fasi, daripada Qasim Al-Khasasi, daripada Muhammad Al-Fasi, daripada Rahman Al-Fasi, daripada Yusuf Al-Fasi, daripada Rahman Al-Manzub, daripada Ali Al-Sunhaji, daripada Ibrahim Al-Fahan, daripada Ahmad Zarruq, daripada Ahmad Al-Hadrami, daripada Yahya Al-Qadiri, daripada Ali Wafa, daripada Muhammad Bahr Al-Shifa, daripada Daud Al-Bakhili, daripada Abu At-Ta'ilah As-Sukandari, daripada Abdul Abbas Al-Mursi, daripada Abu Hasan Al-Shazili, daripada Abdul Salam Al-Mashishi, daripada Abdul Rahman Al-Madani, daripada Abu Muhammad Saleh, daripada Abu Madian Syu'aib, daripada Abdul Qadir Al-Jilani, daripada Abu Sa'id Al-Mubarak, daripada Al-Hakari, daripada Al-Farraj Al-Turtusi, daripada Abu Al-Faddal At-Tamimi, daripada Abu Bakar Ash-Shibli, daripada Al-Junaidi, daripada As-Sirri As-Siqti, daripada Ma'ruf Al-Qarki, daripada Daud At-Ta'i, daripada Habib Al-Ajami, daripada Al-Hasan Al-Basri, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebut qabilna. Qabilna tu kami terima. Terima, saya bagilah. InsyaAllah tuan-tuan, dan saya izinkan kepada tuan-tuan untuk menyambung lagi
silsilah sanad ni daripada tuan-tuan bawa kepada anak-anak paling tidak. Nah, balik beritahu kat anak ni, mak nak tinggal yang ni. Nah, buat zikir ni pada setiap hari. InsyaAllah nah, mudah-mudahan ada amalan yang sampai daripada kita sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti dia jadi asbab untuk kita bangkit dengan Nabi SAW. Ada rantai dia. InsyaAllah nah. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dekat luar sana tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Buku ni buku amalan. Dalam dia wirid robani tu ada dekat dalam ni. Tuan-tuan yang menghafal dia tak payah duk hafal dah. Dalam ni pun ada siap-siap dah. InsyaAllah. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, sanadnya juga ada dekat dalam ni. Dan dalam ni juga tuan-tuan, saya susun amalan-amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Saya buat jadual siap-siap. Pukul 5 pagi nak buat apa, solat apa, baca macam mana, rakaat pertama baca apa, doa dia lagu mana. Sekali lepas zuhur sekali nak buat apa, lepas asar sekali nak buat apa, lepas maghrib sekali nak buat apa, nak tidur sekali nak buat apa. Yang semua yang saya duk baca tadi ni, amalan-amalan tadi hampir kesemuanya ada dekat dalam buku ni. Mudah untuk jadi panduan tuan-tuan. Dan saya cadang juga, jangan ambil kat kita saja, biar dia bersambung. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ijazahkan kepada siapa wirid robani itu, tuan-tuan beli satu buku ni, tuan-tuan bagi ekstra kat dia, nak aku ijazahkan kepada kamu untuk kamu amalkan. InsyaAllah nah. Ambillah seorang satu. Jangan ambil saja, bayar lah sama. Nak kena bayar dengan galeri ilmu ni. Tuan-tuan nah, tak banyak tu ada, dah tinggal sikit dah. Kalau boleh perhabis siap-siap kami nak balik kereta ni, tak payah balik dah kotak tu insya-Allah. Dan dekat luar sana juga kita buat kutipan wakaf ataupun jualan wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah. Pusat pengajian pondok moden lah. Ada pelajar-pelajar tahfiz mengaji percuma. Makcik-makcik mengaji dekat situ pun percuma, cuma bayar sewa je RM80 sebulan. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk permudahkan pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin itu, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan dia jadi manfaat sampai ke yaumul qiyamah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.